20 barangan pakai buang. Tidak baik guna saya untuk menghancurkan telepon saya. Tempat ke-20. Setiap kali saya melihat ibu mertua saya menuang minyak dari tudung julat seperti ini, saya hanya mahu ketawa. Kawasan luar bandar tahu sekarang. Gunakan minyak kalis bocor ini untuk menyerap kapas minyak. Ia menyerap minyak dari hadapan. Anda boleh memasukkan minyak ke dalam kapas penyerap minyak. Tidak akan mengalir. Sekat minyak biru komposit di bagian belakang untuk mengelakkan kebocoran minyak. Anda lihat, ini adalah tudung julat selepas digunakan. Palung tudung masih bersih. Buang terus ke dalam tong sampah selepas guna. Mudah, bersih dan bersih. Tempat ke-19 akhirnya menemui ini. Sarung bungkus plastik yang boleh bersentuhan langsung dengan makanan. Pembungkusan yang saya beli sebelum ini adalah murah. Tidak berani menggunakannya tanpa logo. Ini adalah bahan P-grade makanan. Lebih mudah digunakan daripada kaedah tradisional ini. Gunakan satu set sahaja untuk sisa makanan bagi tahun baru. Jangan pilih pinggan lagi. Ia boleh dibekukan dan dipanaskan dalam ketuhar gelombang mikro. 100 dalam satu pack. Lebih menjimatkan kos untuk membeli 2 bag. Anda pasti tidak nampak nomor 18. Asbak pakai buang ini. Terdapat pasir penyingkiran asap dalam setiap satu. Apabila terkena air, ia akan membengkak dan merebak. Bukan sahaja berbau harum, boleh menyerap abu dengan kuat dan tidak akan jatuh. Buang selepas guna. Bersih dan bersih. Nomor 17, tolong berhenti meletakkan perasa seperti ini. Semua orang di bandar menggunakannya sekarang. Beg penapis bukan tenunan untuk makanan. Masukkan semua bahan perasa yang sudah siap. Mengetatkan beg sebaik sahaja Anda menariknya. Saya tidak akan makan bunga lawang lagi. Ia juga bagus digunakan untuk membuat teh. Buang sahaja selepas penggunaan. Mesra alam dan bersih. Tempat ke-16. Gunakan cawan udara ini untuk menghiburkan tetamu pada masa hadapan. Minum air panas dan minum dan Anda tidak akan bercinta lagi. Bahan grade makanan yang menebal dan keras. Telus seperti kaca. Jauh lebih maju daripada cawan kertas. Kegemaran saya ialah Choppy Rating ini. Cantik, jangan cakap. Maksudnya baik. Anda boleh memberi sedikit perhatian kepada dan saudara Mara yang ke-15 datang ke rumah saya untuk bermain. Saya tidak pernah memberi. Mereka menukar selipar mereka. Saya sudah menyediakan penutup kasut ini. Tetamu datang tanpa menukar selipar atau rasa malu. Lebih-lebih lagi ramai orang bercuti. Anda tidak perlu menyimpan banyak selipar di rumah. Tapak kasut adalah tebal dan tidak licin. Saya tidak boleh berlari-lari memakai apa-apa. Boleh dibasuh berulang kali. Ia tidak seperti kerosakan pakai buang. Tekstur ini bagus. Ia adalah satu kemestian di rumah. Tempat ke-14. Kini hampir setiap isi rumah mempunyai penggoreng udara. Anda pasti memerlukan kertas penggoreng udara ini. Letakkan di dalam sebelum setiap kali Anda membakar. Ia adalah gaya loyang jenis ini. Tekan sekali seperti ini. Tidak kira periuk besar atau periuk kecil, ia boleh digunakan. Ia tidak boleh kotor walaupun 4 pusingan. Periuk yang telah dibakar tidak perlu dicuci sama sekali. Anda juga boleh meletakkannya di bawah pinggan. Jadilah kertas penyerap minyak. Pinggan tidak perlu disikat. Saya mendapat 50 sekarang. Tidak berasa sakit hati tidak kira bagaimana Anda menggunakannya. Hanya mendapat tahu di tempat ke-13 bahwa dia adalah topi lama. Saya baru tahu perkara seperti ini. Baju kukus generasi yang lebih tua akan melekat lapisan kulit. Sukar untuk dicuci. Ia juga membiak bakteria. Kalis air dan kalis minyak seperti ini. Kertas pengukus yang tidak melekit langsung. Mudah untuk mengukus 6 roti kukus. Selepas guna, terus balik. Anda tidak perlu membasuh kain sangkar lagi. Nomor 12 mungkin tidak jelas seumur hidup. Dan sarung tangan pakai buang ini. Ia benar-benar terlalu praktikal. Ia diperbuat daripada TP. Boleh berhubung terus dengan makanan. Ia juga boleh mencegah tusukan. Biasanya udang dan ketam tidak akan menusuk. Bersihkan dengannya. Ia sangat mudah untuk membuat kerja rumah. Gunakannya untuk topeng tangan tidak melengahkan masa bermain dengan telepon bimbit Anda. Beli 100 sekarang dan berikan 100. Tempat ke-11 dikatakan benda ini dipanggil, bunuh semua sekali dalam satu jaring. Letakkan pada skrin penapis sinki dapur. Tidak kira apa sisa makanan. Sisa teh boleh dibuang dengan hanya satu tarikan. Anda tidak perlu lagi menggunakan tangan Anda untuk masuk ke dalam parit. Dan jangan risau tentang penyumbatan pembetung. Anda juga boleh meletakkannya di atas longkang lantai bilik mandi. Rambut hijau dan kelemumur. Selepas 10 peralatan elektrik yang tidak biasa digunakan. Bungkus dengan penutup habuk ini. Ia boleh menjadi kalis habuk dan kalis minyak. Ini adalah penutup bungkus plastik yang bersaiz besar. Didatangkan dengan jalur elastik sendiri. Objek berbagai bentuk. Sama ada periuk nasi, penggoreng udara, periuk aruhan. Kipas hanya perlu satu set dengan ringan untuk mengelakkan penuaan dan abu. Tempat ke-9 sudah keluar sekarang. Saya pasti akan membawa tikar tandas pakai buang ini. Karena Anda benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya sebelum ini. Ini sangat fleksibel. Sesuai untuk kebanyakan mangkuk tandas. Bahan bukan tenunan sangat mesra kulit. Tidak akan melekit kulit. Dan ia tidak mudah untuk berlari apabila duduk. Yang ini nampak nipis. Tetapi perlindungan adalah baik. Pembungkusan secara individu. Bersih dan bersih. Tempat ke-8. Saya meminta maaf karena tidak menemui brus tandas ini lebih awal. Ia benar-benar terlalu bersih untuk digunakan. Sebelum ini berus tidak pernah bersih. Ia juga mudah untuk mengekalkan bakteria. Ini adalah kepala berus pakai buang. Di atas mempunyai pembersih sendiri. Anda boleh menambahnya terus. Selepas terkena air, pembersih di dalam akan keluar. Dan berus ini berbentuk arka. Ini memudahkan untuk meletakkan sudut tandas. Bersihkan dengan lebih bersih. Buang selepas guna. Sangat bersih. Nomor 7, buang dapur Anda.
Ini adalah harga yang saya bayar untuk satu sarapan pagi. Pemalas yang dibeli dalam talian. Ia kelihatan seperti kertas. Ia sebenarnya bukan untuk kedua-dua tujuan kering dan basah, menyerap minyak dan air. Anda boleh mengelap di mana-mana saja. Ia tidak akan habis dalam masa setahun. Tidak mengapa jika ia kotor. Basuh dengan air untuk memastikan ia bersih seperti baru. Anda tidak akan merasa sakit hati jika Anda membuangnya beberapa kali. Tempat ke-6. Keluarga saya tidak dapat dipisahkan daripada lap kasut sepanjang tahun. Lap penghilang noda jenis ini sesuai untuk pemalas seperti saya yang tidak suka mencuci kasut. Ia datang dengan cecair pembersih sendiri. Lap di mana sahaja ia kotor, terutamanya kasut putih. Lap bersih tanpa mencederakan kasut Anda dan kesan minyak pada pakaian Anda semasa makan. Anda juga boleh menggunakannya untuk membersihkannya. Terdapat 20 keping dalam bag ini. Ia sangat mudah untuk dibungkus secara individu. Tempat kelima, siapa yang datang dengan ini? Buat sabun menjadi kepingan kertas. Membawa barang yang kecil dan selesa bersama Anda. Larut apabila terkena air. Gelembung juga cukup kaya. Anda tidak perlu lagi mencuci tangan dengan air apabila Anda keluar rumah. Anda juga boleh menggantungnya di atas bag. Ia sangat mudah. Tempat keempat, semakin banyak makan malam pada akhir tahun. Saya benar-benar gila untuk membersihkan alas meja pakai buang seperti ini. Pastikan Anda menyimpan sedikit di rumah. Terdapat berbagai perisa untuk dipilih. Kelihatan cantik dan bersih di atas meja. Size-nya cukup besar. Meja bulat boleh digunakan. Masih sangat tebal. Kalis air dan kalis minyak. Meja selepas makan tidak perlu dibersihkan. Hanya perlu menggulung dan membuangnya. Harga kunci juga tidak tinggi. Ia pasti akan digunakan untuk tahun baru. Tempat ketiga, mendapat 100 straw dalam satu digit. Bagaimana Anda boleh kurang minum minuman sejuk pada musim panas? Setiap satu dibungkus secara berasingan. Anda boleh menggunakannya jika minuman Anda rasa mulut botol itu kotor. Yang ini yang saya pilih ialah 300. Juga disertakan dengan kotak penyimpanan. Sama ada Anda takut kanak-kanak minum air. Ia masih boleh digunakan oleh tetamu yang datang dari rumah. Tempat kedua pun saya tidak sangka. Beli satu bag besar pack popsicle dengan harga 99 yuan. Ia sangat berguna. Sediakan buah-buahan dan minuman kegemaran Anda. Masukkan ke dalam bag popsicle ini. Hanya perlu tutup mulut dan masukkan ke dalam peti sejuk. Bekukan selama berjam-jam. Apabila Anda mengeluarkannya, ia akan menjadi popsicle yang akan pecah apabila dipecahkan. Anda bukan sahaja menjimatkan uang dengan melakukannya sendiri. Bersih dan sihat. Yang pertama ialah benda kecil ini. Saya benar-benar mendapat keinginan saya untuk memakai kasut berkaki ayam. Ia kelihatan tidak biasa. Haruman sangat digunakan. Selalunya memakai stocking boot untuk menunjukkan sisi itu hodoh. Dan ia juga mudah untuk tergelincir ke bawah selepas tumit. Insoles pakai buang ini sangat nipis, lembut dan sangat selesa. Kesannya juga baik di bawah kunci. Hanya perlu tukar sekali setiap setengah bulan. Orang yang mempunyai kaki berpeluh mesti bersiap sedia.